Okey. Seri malam ni dia tak dapat join kita sebab dia ada meeting. Meeting nak pergi Morocco, Spain. Wah, bestnya. Wah, Kan? bestnya. Morocco, Spain. Jom insyaAllah kita sambung pengajian kita dalam kita hari tu berhenti pada ayat 60 kan. Ini belum kita bincang. Ni kita dah baca kan, tapi kita sempat tak kita tafsirkan itu. Sekejap saya tengok dulu. Tafsir tak sempat. Tak sempat kan? Okay, tak apa. Jom. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyidan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'. Kita buka pertemuan kita malam ini dengan sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jom terus kita masuk dalam ayat surah Yasin, okey, ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang maksudnya, bukankah aku telah memerintahkan kamu wahai anak cucu Adam, itu manusia seluruhnya, agar kamu tidak menyembah syaitan. Okay. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Okay. Jom kita tengok tafsiran dia. Pertama sekali Ibn Katsir menyebut bahawa alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Okay. Maksudnya saya baca tadi, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Ini merupakan tempelak. Jadi alam kat sini ni bukan tanya, bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu, maksudnya seolah-olah ayat tanya, tapi memang digunakan ayat tanya, tetapi dia lebih kepada ayat penyata. Apa namanya dipanggil? Konsep dia memang ayat penyata. Tapi tujuannya bukan konsepnya memang ayat tanya, tapi matlamat dia bukan tanya, tetapi tujuannya adalah untuk menemplak. Jadi macam kalau dia jatuh, ada anak kan, kita dah marah-marah dia, jangan panjat nanti jatuh, jangan panjat jatuh. Bila dia jatuh kan kita kata, kan mak dah cakap tadi kan, bukan mak dah cakap tadi jangan panjat. Kan, anak kata ya mak dah bagi tahu tadi, dia bukan kena jawab. Kalau jawab menjawab kena marah pula, tadi tanya kan. Jadi kena faham memang bentuk dia ayat tanya, tapi bukan suruh jawab. Bukan suruh jawab, macam saya sebut sebelum ni lah. Kawan sekolah dulu asyik buat masalah disiplin je, sampai cikgu pun tak tahu nak buat apa dah. Jangan apa, kesalahan apa yang dia tak buat, semua dia buat. Okay, apa, panjat pagar tu biasalah, ponteng kelas biasalah, curi duit kawan biasalah, pancit kata air kereta cikgu biasalah. Jadi sampai tahap dia bapak dia kena panggil, kerap bapak dia kena panggil ke sekolah. Ke sekolah. Jadi bapak dia pun dah tak tahu nak cakap apa dengan anak dia. Kau nak jadi apa ni? Dia kata, bapak dia marah. Kau nak jadi apa ni? Lepas tu budak ni pergi jawab, nak jadi polis pak. Kena lempang. Pang! Bapak dia. Dia lempang bapak dia. Lepas tu dia terpengah-pengah.
Lepas tu bila dah habis bapak dia balik, kita pun cakap dengan dia lah. Yang kau jawab buat apa? Jangan lempang bapak kau. Kau jawab buat apa? Dan bapak aku tanya kau nak jadi apa? Aku pengen jadi polis. Jadi bapak dia tanya kau nak jadi apa ni bukan soalan. Marah sangat dah kau nak jadi apa ni? Okey. Inilah sama bentuknya walaupun ada alam ahad bukankah tapi Allah maksudnya ini bukan ayat tanya. Ini ayat tempelak daripada Allah kepada orang-orang kafir daripada golongan Bani Adam yang telah mentaati syaitan. Okey. Padahal dia tahu syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi mereka. Sejarah telah membuktikan bahawa dia lah yang menggoda Adam dan Hawa, bapa kamu dan mak kamu dulu dalam syurga kan. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, padahal dialah menciptakan mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Dialah menciptakan syaitan dan menciptakan manusia itu kan. Jadi kenapa nak sembah syaitan? Kenapa tak sembah Allah yang Maha Pemurah? Itulah sebut tentang tu. Okey, Ibnu Abbas dalam tafsir Tanwirul Mikbas, ini tafsir ni. Tebal macam ni. Tapi saya cuba cari bahasa Melayu tak ada. Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas. Tafsir ni unik sebab itu saya suka rujuk tafsir ni. Tafsir ni salah satunya tafsir yang boleh menterjemahkan alif lam mim tu apa. Alif lam mim tu apa. Alif Allah, mim lam Jibril, mim Muhammad. Okey, dia boleh terjemahkan. Okey. Tempat ni. Saya boleh sharekan sikit. Ada nampak. Alif tu dia kata alif tu Allah, yakun kan, alif Allah, lam ni. Okey kan ini. Alif Allah kan, lam tu Jibril, lam Jibril kan, lam Jibril, mim Muhammad. Okey. Jadi alif lam mim tu maksudnya alif tu Allah, lam tu Jibril, mim Muhammad. Kalau dalam tafsir lain alif lam mim maksudnya Allahu a'lam, Allah saja yang mengetahui. Ataupun alif lam mim dia akan terjemah dengan alif lam mim. Kan? Tapi dalam tafsir Ibnu Abbas ni dia akan terjemahkan alif tu apa, lam tu apa, mim tu apa. Ha mim kan. Ha itu maksudnya helmuhu, kelembutan Allah. Mim itu adalah mulkuhu, kerajaan Allah. Toha itu adalah bahasa Arab Quraisy. Dia bukan bahasa Arab standard, bahasa Arab Quraisy yang maksudnya wahai lelaki, ya rajul. Toha tu maksudnya ya rajul, itu wahai Muhammad. Kan? Jadi sebab itu saya sangat suka rujuk tafsir Ibn Abbas. Tak tahulah ada tak? Cuba Ayu cari ke, siapa ke, Kak Razia cari ke, Abalan cari ke. Nama dia adalah Tanwirul Mikbas. TANWIR, Tanwir Al-Mikbas. Alif AALMIQ BAS, Al-Mikbas Ibn Abbas. Kokok ada terjemahan dia dalam bahasa Indonesia pun okey dah. Saya cari tak ada lah. Kalau ada, cuba baca. Menarik. Jadi kita dapat ilmu lain, ilmu yang di luar. Okey. Ibnu Abbas kata la ta'budu syaitan, maksudnya jangan mentaati syaitan. Jadi bukan ta'budu syaitan ni maksudnya jangan kamu sembah syaitan macam sembah Allah. Tak. Jangan taati syaitan. Okey. Adu mubin, syaitan tu musuh kamu yang nyata, yang zahir. Okey. Dalam tafsir Jalalain, alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian hai bani Adam melalui irisan rasul-rasulku alla ta'budu syaitan, supaya jangan mentaati ataupun menyembah syaitan. Ini jangan mentaatinya. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Ya, ini jelas permusuhannya, bukan musuh dan selimut. Kalau musuh dan selimut lain. Musuh dan selimut ni kita Allahumma salli ala Muhammad, musuh dalam selimut ni ialah nampak cakawan tapi sebenarnya musuh. Syaitan ni memang bukan itu. Syaitan memang jelas dia tu musuh kita. Bukan musuh dan selimut, memang musuh yang nyata bagi kita. Okey. Dalam Al-Munir pula almarhum Dr. Wahbah Zuhaili. Al-Munir ni kitab. Okey. Ini kitab Al-Munir, tafsir Al-Munir fi
fil aqidah wasyariah wal manhaj. Almarhum Dr. Wahbah Zuhaili. Okey, ni jilid yang nampak ada 23 dan 24. Berarti surah Yasin ni dia duduk dekat juzuk 22 dan 23. Jadi kena guna dua kitab lah kalau nak cari. Sebab sebahagian dia ada dekat juzuk 23, ada sebahagian dekat juzuk 24. Sebahagian dekat juzuk 22 dan sebahagian dekat juzuk 23 macam tu insya-Allah. Okey. Almarhum Dr. Wahbah Zuhaili kata la ta'budu syaitan illa ibadah selain daripada Allah itu adalah ta'budu syaitan. Iaitu kepada Tuhan yang batil, Tuhan yang salah, Tuhan yang bukan Tuhan, yang dihiasi oleh syaitan. Jadi syaitan yang Allah maksudnya yang menghiasi dia, macam seolah-olahnya dia beri manfaat. Macam contoh macam kisah Nabi Musa AS bila dia naik ke Tur Sina. Nanti insya-Allah naik ke Tur Sina. Allah SWT bila Nabi Musa turun, dia lihat kaum dia semua menyembah patung lembu yang dibuat oleh Musa As-Samiri. Jadi Musa As-Samiri tu dia lubangkan kat telinga dia satu lubang. Jadi bila angin bertiup bunyi kan. Okey, itu semua syaitan yang buat tu. Yang boleh dibunyi apa semua tu syaitan yang bunyi kan. Supaya manusia ni percaya bahawa lembu tu hidup. Supaya manusia ni percaya bahawa lembu tu hidup. Okey. Jadi dihiasi oleh syaitan akan tuhan-tuhan yang batil tu dan diperintahkan olehnya untuk menyembah Tuhan itu, iaitu berhala ataupun patung dan seumpamanya, pokok ke matahari ke bulan ke bintang itu yang diperintahkan oleh syaitan. Itu maksud la ta'budu syaitan. Bukan kita macam solat sembah Allah kan, sujud, rokok. Kalau sembah syaitan kita macam rokok juga, tapi sembah syaitan bukan. Kan itu maksudnya ta'budu syaitan, maksudnya jangan taati dia. Jangan jadi hamba dia lah. Kalau seorang tu dimiliki oleh seorang, contohnya ialah ni tuan dia, ni dia punya hamba dia. Apa tuan dia suruh dia kena buat. Penat ke tak penat ke, kan suruh angkat kayu, suruh angkat angkat air, kan suruh semua dia akan ikut sebab dia ni jadi jangan jadi hamba syaitan. Jangan jadi hamba syaitan. Itu maksud dia. Okey, jom insya-Allah kita masuk pada ayat seterusnya. Okey, kesimpulannya alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. La ta'budu maksudnya jangan perhambakan diri dengan syaitan. Syaitan kita dah bincang kenapa namanya syaitan, sebab jauh daripada manusia. Yang kedua jauh daripada rahmat Allah. Jadi kalau dibawa kita Allah SWT satu jalan, dia akan bawa kita jauh daripada rahmat Allah. Okey. Yang kedua jangan ditipu oleh syaitan. Cukuplah berapa kamu pernah ditipu oleh syaitan. Okey, insya-Allah. Jom kita masuk pada ayat seterusnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Wa ani'buduni wa ani'buduni. Waw dua harakat, ni dua harakat. Wa ani'budu ani'buduni hadza siratum mustaqim. Kita dah bincang lepas. Mustaqim, kim ni tak payah nak terlampau keras sangat. Mustaqim tak payah. Mustaqim macam tu. Mustaqim. Sebab dia berbeza sikit dengan kaf, cukuplah. Mustaqim, kim dengan qim, kim dengan qim, cukup dah. Tak payah nak tekan kuat sangat. Okey, jom kita baca ramai-ramai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, mula. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Okey, kalau kita nak sambung terus pun boleh, sebab jim ni maksudnya jaiz. Jaiz ni boleh berhenti, boleh sambung. Jadi pendek sangat kita sambung teruslah. Okey, kita mula semula. 1, 2, mula.
Wa وأن اعبدوني هذا هذا صراط صراط مستقيم. mustaqim. Alhamdulillah, macam tu Okey. Okey. Siapa nak baca? Silakan. Kak Faizah. Silakan Kak Faizah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terus. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi. Memang mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Okey, macam tu Wa ani' dia yang bunyi sepit tu ain. Wa ani'buduni. Okey, bagi dal kita dah bincangkan itu bukan dal yang sebenar kan. Wa buduni. Okey, silakan. Siapa nak baca? Arfan nak baca? Saya cuba Ustaz ya. Okay, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Okay, semula. Okey dah tadi. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Okay, alhamdulillah tak ada masalah sangat. Kak Aida nak cuba? Silakan Kak Aida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Okey, tepat. Sekali lagi Kak Aida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Okey, alhamdulillah mantap. Masyita ada. Silakan Masyita. Ya Allah, mudah-mudahan Masyita sembuh daripada penyakit COVID-19 dan mudah-mudahan Allah lindungkan semua ahli keluarga daripada penyakit yang berjangkit, terutamanya COVID-19 lah, insya-Allah. Amin, amin. Terima kasih Ustaz. Tapi InsyaAllah. sekarang ni dengar lagu Didi and Friends tak? Oh, tak apa, lagu ni background music. Background music. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Okey, cuma sekali lagi. Tersema okay. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Okay, alhamdulillah. Cuba Masyita buat yang apa nama, pakai cengkeh tu kan, cengkeh, lepas tu rendam dalam air mendidih. Kalau saya air panas tu saya rendam, letaklah dalam 10 biji ke 20 biji ke, segenggam ke, letak dalam tu. Lepas tu tutup towel, mangkuk tu letak dalam towel lah. Lepas tu kita bernafas je masa. Nafas keluar. Nanti kita berpeluh-peluh nanti nitik peluh kita. Buat semalam pun cukup lah. InsyaAllah besok pagi nampak kesan dia. Saya buat tu je. Lepas tu sambil tu ambil lah vitamin C. Vitamin C. Okay, vitamin C. Itu Itulah tadi ada buat, memang lega Ustaz. kan? Oh, ada buat tadi. Sebab mak saya yang bagi, kalau tidak saya pun tak tahu. Betul lah, buat itu memang dah Lega lah, tak adalah macam semalam tu memang teruk sangat lah. Rasa macam dah nak call ambulance lah sebenarnya. Tapi fikir tak apa, boleh lawan macam tu lah. Semalam batuk demam kuat je, apa macam mana? Sampai menggigil lah. Memang dah makan ubat semua tu, kira mungkin sebab makan ubat kan, saya memang ada asma. Jadi dia macam sakit dada yang kuat. Lepas tu memang makan ubat tu tak membantu sangat lah sebenarnya pun. Okey. Rasa-rasa dapat kat mana ni?
Wallahu a'lam lah Ustaz, sebabnya Yep. saya rasalah kan Hmm. waktu dekat surau kot, sebab saya time tu plan memang nak keluar sekejap je. Tak adalah buat telekung sejadah sendiri, lepas tu pakai, agaknya orang pakai sebab memang time tu pun ramai orang kat dalam surau tu. Macam tak ada SOP pun. Okey. Mungkinlah kat situ lah kot. Mudah-mudahan sembuh insya-Allah cepat. Amin. Amin. Basyita seorang je ataupun ada family lain kena? Saya seorang je, tapi Okey. anak dengan suami saya ada simptom lah. Oh, Diorang ya? negatif. Okey, tak apa, insya-Allah. Mudah-mudahan dah semua. Amin. Amin. Okey. Terus je, siapa nak baca? Kamala. Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah. Oh, Silakan. Sayyidina Muhammad. Okey. Maaf Ustaz. Okey. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, terus. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Okey, semula boleh? Boleh Ustaz. Wa Wa ani ani'buduni hadza siratun mustaqim. Okey, alhamdulillah. Cuma kalau boleh ain tu kena tekan sikit. Wa ani atau bunyi wa ani budu. Okey, bukan wa ani. Wa ani dia jadi hamzah Wa ani buduni. Macam tu. Boleh insya-Allah. Okey, tak apa. Yang pertama betul, yang kedua dia ada lari sikit. Oh. Silakan. Wa Wa buka mulut ani. Ada. Wa ani Kan? budu Bukan wa ani, wa ani. wa ani Bukan wa ani. budu Dia wa ani. Ni. ni Wa ani budu. Tapi jangan tekan sangat wa ani abu. Tu jadi dua ain pula. Dia wa ani budu. Okey. Boleh? Bukan wa ani. Bukan hamzah dia ain. Jadi ain ni kena tekan sikitlah. saya Ustaz. Okey, silakan. Saya baca Ustaz. Silakan Kak Salihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, terus. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Okey, yang pertama lagi tepat daripada yang kedua. Macam tadi lah, macam Kak Mala juga. Yang pertama lebih tepat daripada yang kedua. Sebab yang kedua tu dah macam bunyi hamzah, dekat-dekat hamzah dah. Semula wa ani' ada. Wa ani'buduni Ya. hadza siratum mustaqim. Okey, alhamdulillah Jangan sampai bunyi wa ani buduni. Wa ani buduni, bukan wa ani. Wa ani, nampak? Wa ani budu, dia ada okey. Kalau ustaz saya dulu ngajar, dia kata sampai bunyi ayam tersepit kat pintu. Kalau ayam tersepit kat pintu, kucing tersepit kat pintu kan, dia punya lain bunyi kan. Kan jadi bunyi kan wa ani' ada jadi bunyi wa ani' buduni. Okey, selesai insya-Allah. Okey, oleh kerana ayat ni pendek, saya beri ruang lagi lah pada semua. Siapa nak baca lagi silakan. Kak Min ke? Ustaz. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Semula. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Cuba lidah keluar sikit. Bila sebut the. Hadza. Terlupa. Okey, terlepas. Jadi bunyi haza. Okey, dia bukan haza, haza. Okey. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Okey, jelas tau kalau ni
za dengan the. Wa ani'buduni hadza dengan haza siratum mustaqim dengan hadza siratum dengan dia ada bunyi s tu. Lagi kalau mic mahal kan, mic mahal dia lagi jelas. Kalau mic yang biasa-biasa dia tak jelas sangat. Jadi kalau dia suara dia jelas. Ya, Ayu saya rasa mic dia mahal ni sebab suara dia jelas. Taklah Ustaz, laptop punya je. Oh, laptop punya je? Oh, Laptop mesti laptop mahal ni. Masya-Allah tak. Masya-Allah. Paling-paling pun MacBook Pro ni. Oh, belum lagi. Belum InsyaAllah. lagi, Amin. InsyaAllah. Tapi jelas. Sebab itu saya dapat kesan za dengan za. Za dengan za. Jadi kalau kita baca Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim dengan siratal ladzina lazina an'amta siratal ladzina an'amta. Okey. Sama juga dengan orang bila kata walahum azabun azim, dengan walahum azabun azim. Nampak azim dengan azim dia lain. Dha. Kalau nipis dha nipis. Kalau tebal dha. Tapi lidah sama kedudukan dia. Dha. Sebab itu saya sebut tadi. Mustaqim dia tak payah nak tekan sangat-sangat. Dan dia ada perbeza sikit dengan mustaqim. Dah okey dah lulus dah. Tak payah nak mustaqim macam tu. Ada orang ajian tu. Bila macam ain. Kita wa'a. Dia wa'a kan. Wa'ani'. Wa'ani'. Okey. Ada orang sampai dia tekan sampai seolah-olah macam ain tu dua tau. Wa ani'budu, dapat wa ani'budu kan. Biasa kat Fatihah disebut siratal ladzina an'amta alaihim kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, tu jadi du'ain. Ka na'budu. Dia betul iyyaka na'budu. Itu kaedahnya. Jadi macam tu Jelas tak saya punya suara? Jelas. Sebab saya punya mikrofon mahal. Alhamdulillah. Dan mikrofon saya ni bukan saya beli. Akak-akak lah semua yang beli. Saya tak tahu. Aris kata Ustaz ada anak murid Ustaz sponsor mikrofon. Alhamdulillah kan. Jadi mikrofon ni semua lah yang bagi ni. Saya tak tahu siapa yang bagi. Kak Soleha ada share, Ayu ada share, Kak Aida pun ada share, Kak Mala pun ada share. Semua ada share. Belikan apa mikrofon ni. Alhamdulillah setakat ni saya tak pakai untuk karaoke lah. Jangan takut saya nyanyi pun tak sedap. Jadi saya pakai untuk ngaji, saya pakai untuk ceramah, saya untuk ni. Pahalanya insya-Allah lah pahalanya untuk semua yang infak. Okey. Jom insya-Allah. Selesai? Okey, kalau selesai kita bincang tafsir dan kita masuk ayat seterusnya insya-Allah. Okey, jom. Apa maksud ayat yang kita baca ni, wa ani'buduni hadza siratun mustaqim, dan hendaklah kamu menyembahku kata Allah. Okey. Ada waw ni, wa ani'buduni, maksudnya kat sini adalah kamu semua, ada waw ni. Kalau seorang wa ani'buduni, jadi dia tak ada waw. Jadi okey, wa ani'buduni. Jadi kalau panjang wa ani'budu, ada waw ni berarti kamu semua, dan hendaklah kamu semua menyembahku kata Allah. Hadza, ini adalah jalan yang lurus. Sirat, jalan yang lurus. Okey, jom kita masuk terjemahan dia. Tafsiran. Ibnu Katsir menyebut bahawa wa ani'buduni hadza siratun mustaqim, dan hendaklah kamu beribadah kepadaku kata Allah. Ini adalah jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus, akan tetapi kamu mengikuti jalan yang lain. Sebab kamu sembah syaitan. Betul Allah kata
la ta'budu syaitan, jangan sembah syaitan, tapi Allah perintah kita adalah wa ani'buduni, agar kamu semua sembah aku. Jadi kata Allah, ini jalan yang lurus, akan tetapi kamu mengikuti jalan yang lain dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh syaitan kepada kamu. Jadi jawapan kepada yang ayat sebelum ni. Okay. Ibnu Abbas sebut bahawa wa ani'buduni maksudnya esakanlah aku. Esa ni maksudnya ialah kita panggil apa? Tauhidkanlah aku. Sebab kalau tauhid ni satu kan, wahidun. Jadi tauhidlah aku, tauhidkanlah aku. Maksudnya jangan menyekutukan aku dengan benda yang lain. Sebab itu kalau kita bincang, sebab itu orang Melayu kita ni panggil esa kan, esakan Allah, mengesakan Allah, bukan mensatukan Allah. Sebab satu ni pun tak tepat dari sudut ni, sebab sebelum satu ada kosong, selepas satu ada dua. Jadi Allah bukan satu. Ya, Allah bukan satu, Allah esa. Esa ni maksudnya single. Single pun boleh lah, tapi dia tunggal. Tak ada yang keduanya, tak ada yang ketiga, dia tunggal. Satu-satunya. Satu-satunya. Okey. Iaitu tauhid lah. Hadza ini tauhid. Yang aku perintahkan kepada kamu, semua, siratul mustaqim, agama yang benar lagi lurus. Agama yang benar lagi lurus. Okay. Kemudian seterusnya, dalam kitab tafsir Jalalain, dan wa ani'buduni, dan hendaklah kamu menyembahku, ini esakan aku dan taati aku, kata Allah. Hadza, inilah jalan, maksudnya tuntutan. Hadza sirat, inilah jalan, maksudnya tuntutan. Okey. Mustaqim, yang lurus. Okey, mustaqim, yang lurus. Okey. Dalam tafsir Al-Munir, wa ani'buduni maksudnya adalah esakan aku dan taati aku, ini Allah. Bukankah kamu telah mengikat perjanjian denganku agar meninggalkan sembahan kepada syaitan? Sebab itu ayat sebelumnya, alam ahad. Ahdun ini adalah janji. Idza ahada akhlafa. Siapa yang berjanji kemudian dia mungkiri, itu tanda-tanda munafik kan. Jadi ahada, ain hada. Jadi bila alam ahad, maksudnya kamu telah buat perjanjian dengan aku. Apa perjanjiannya? Kan kita dah bincang kan yang lepas. Bila seorang bayi itu nak dilahirkan, dia buat perjanjian dengan Allah. Allah kata, alastu bi rabbikum? Bayi itu akan jawab, bala syahidna. Bala syahidna. Bahkan ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku jadi saksi. Bala syahidna. Bila Allah tanya, adakah aku Tuhan kamu? Lalu kata bayi yang akan lahir itu, dia kata, bala syahidna. Ya, aku bersaksi untuk itu, bahawa engkau. Barulah dilahirkan. Barulah dilahirkan. Jadi semua yang lahir atas muka bumi ini, dia telah berjanji dengan Allah. Dia telah berjanji dengan Allah. Bahawa dia mengakui bahawa Allah adalah Tuhan dia. Allah adalah Tuhan dia. Semua. Orang kafir ke, orang beriman ke, bayi yang lahir semua telah mengikat perjanjian dengan Allah Ta'ala. Kalau dia tak nak mengaku ketika itu, Allah tak jadikan dia sebagai manusia. Mati. Dia akan mati dalam kandungan dan seumpamanya. Itu mati terus. Tapi kalau lahir, berarti dia setuju. Dia telah ikrar pada Allah dan dia telah membenarkan bahawa Allah adalah Tuhan yang sebenar. Sebab itu alam ahad. Bukankah kamu semua dulu telah mengikat perjanjian dengan aku untuk tidak menyembah syaitan? Maksudnya, bila tak sembah syaitan tu sembah akulah, kata Allah. Sembah aku, kata Allah. Okey. Selesai. Siratul mustaqim adalah agama Islam, agama yang lurus dan agama yang kukuh. Sebab ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy, Mekah, ahli Mekah. Okay, jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama Islam. Lepas tu agama yang dianuti sebelum ni daripada agama Hanif, agama Nabi Ibrahim. Apa maksud Hanif? Hanif maksudnya lurus. Jadi maksudlah Hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, kata Allah. Hanif, agama Hanif tu adalah agama yang lurus, agama Islam. Jadi kalau kita kata atuk Nabi SAW dulu tak beriman,
salah. Atuk Nabi adalah dia beragama Hanif. Sebab itu agama Hanif ni adalah agama yang memuliakan Kaabah, yang membersihkan Masjidil Haram. Itu syariat agama Hanif, agama Nabi Ibrahim AS. Membesarkan Kaabah, mengimarahkan Kaabah. Itu agama Hanif. Jadi bila atuk Nabi agama Hanif, ayah Nabi SAW beragama Hanif. Macam tu beragama Hanif. Okey. Tapi macam mana Abu Lahab boleh seorang pula Ustaz? Dia pergi tak beriman. Kena tahu. Abu Lahab dengan Abdullah, dia satu bapa. Dia tak dia bukan seibu sebapa. Bukan seibu sebapa. Dia Allah SWT dia sebapa je. Abdul Muttalib je bapa dia. Yang mak dia bukan sama dengan Abdullah. Yang bukan sama dengan Abdullah. Okey. Tapi yang seibu sebapa dengan dia adalah Sayyidina Hamzah, yang sebapa dengan ni. Jadi dia macam dia ada kaitan juga. Kalau walaupun ni tapi mak dia ni siapa? Kan? Kalau mak dia ni tu kadang-kadang Allah dah bukan seibu sebapa dengan Abdullah. Abu Lahab tu bukan seibu sebapa dengan Abdullah. Yang seibu sebapa dengan Abdullah adalah Sayyidina Hamzah. Asalnya kafir juga tapi masuk Islam kan. Dia sebut tentang tu. Okey, jom terus. Selesai. Ini tafsiran, ini huraiannya. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus, ini jalan yang lurus. Yang ini perhambakan diri hanya kepadaku, kata Allah. Dalam Fatihah pun Allah sebut iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu na'budu budu. Bukan nak budu. Kalau nak budu nanti saya belikan kat Kelantan. Mana tahu iyyaka na'budu. Na'budu nanti saya belikan. Bukan budu. Budu. Iyyaka na'budu. Bukan budu Jadi apa maksud iyyaka na'budu? Hanya engkau yang kami sembah. Hanya engkau yang kami perhambakan diri, ya Allah. Apa maksud perhambakan diri? Sebab itu kalau kita faham perhambakan diri ni, kita ni hamba sahaya tau. Kita ni hamba sahaya, hamba yang dimiliki oleh Allah. Cuma Tuan kita, Allah ni dia maha pemurah. Kalau kena hamba yang lain daripada Allah, dia suruh kerja, demam-demam pun suruh kerja, tapi dia tak bayar gaji. Dia tak bagi makan, tak bayar gaji, tempat tinggal pun dia tak bagi, kadang-kadang duduk kat store, kadang-kadang Allah zalim kadang-kadang. Tapi kita ni tuan kita, maula kita. Sebab itu kalau tuan kepada hamba dia panggil maula. Sebab itu kita sebut maulana. Maulana. Okay. Jadi bila sebut maula, tuan kepada kita ni sangat pemurah ni. Baik lah, memang majikan yang terbaik lah. Semua orang nak kerja dengan dia. Gaji besar, kan? Lepas tu allowance banyak. Lepas tu apa lagi? Allahumma SWT, bonus banyak, kan? Lepas tu makan free, tempat tinggal semua terbaik, kan? Tempat tinggal terbaik, bukan kadang-kadang kita minta maaf tapi bukan nak tunjukkan pada siapa-siapa. Bibik kita kecil je bilik dekat sebelah dapur ataupun sebelah ni. Kadang-kadang Allah tak tahu, maksudnya kita tak sediakan dia punya almari, tak sediakan katil pun ala tilam je tu, lepas dia tidur gulung-gulung balik. Kita tak beri tilam yang baik, kan? Jadi kalau macam tu kita adakah kita majikan yang baik? Tak, kita majikan tak baik, kan? Jadi kita kena bagi dia sebab dia manusia juga. Dia sakit, janganlah suruh lagi buat kerja, bagi hantar pergi klinik. Tu majikan yang baik, kan? Jadi kita ni adalah hamba kepada Allah, yang kepada Tuan kita yang sangat baik hati, sangat baik hati. Jadi kenapa kita nak pergi lari tempat lain? Itu maksudnya. Kenapa kita nak pergi tempat lain? Kalau kita lari kerja ke tempat orang lain, itu something wrong ni kita lah, bukan majikan kita. Bukan majikan kita. Dulu masa kat Malaysia ni, masa ekonomi mantap, kan? Semua orang nak kerja Petronas. Ya, semua orang nak kerja Petronas. Petronas ni dia setahun tu ada sampai jejak 10 bulan gaji bonus. Gaji 10 bulan bonus. Kalau gaji dia 10,000, 10 bulan punya bonus
100,000 tak masuk gaji. Gaji dah 10,000 dah sebulan. Jadi ujung tahun tu dia dapat 100,000 bonus dia. 100,000 bonus. Tapi sekarang ni bila ekonomi dah turun sikit dah tak dapat, tapi tetap dapat bonus juga 2-3 bulan bonus macam tu lah, tapi tak sampai setahun lah bonus. Kan 2-3 bulan. Okey. Jadi macam tu. Jadi orang semua masih nak kerja dengan Petronas lagi kan. Sebab dia bukan tu. Kalau nak mohon loan bank senang-senang. Kerja mana? Petronas. Lulus terus. Lulus terus kan macam tu. Jadi semua orang nak kerja macam tu. Jadi bila kita memiliki majikan yang sangat terbaik, kenapa nak lari tempat orang lain? Kan? Kenapa nak sembah yang lain? Okey. Kadang-kadang ada ni majikan kaki kelentong lah. Dia kata okey, kau nak kerja dengan aku tak? Berapa Allah bagi kau? 10 bulan gaji. Okey, aku bagi kau 12 bulan gaji bonus. Apa lagi kau nak? Ya, okey. Dia tak siasat. Dia percaya bulat-bulat, dia tak kenal. Dia tak siasat. Okey, aku resign dekat company ni. Aku ikut kau. Rupanya bukan bonus 12 bulan gaji. Gaji dia berbulan-bulan sangkut tak bayar. Jadi kena tipu kan. Okey, bila kena tipu, ni analogi Bila kena tipu, oleh kerana Allah ni majikan yang baik, kita dah kena tipu dengan majikan yang tadi kata tawarkan ni lah, bagi rumah, bagi kereta, bagi bonus 12 bulan gaji apa bonus. Gaji bulan pun sangkut kan. Jadi kita pun baliklah kepada majikan lama kita, merayu, boleh tak saya nak kerja balik sini. Saya kena tipu. Majikan yang baik ni kata tak apa. Okay, awak masuk balik dengan company dengan position yang kamu tinggalkan dulu, dengan tangga gaji terakhir yang kamu tinggalkan company ni. Kita kata ya Allah, aku takkan pergi tempat lain nak kerja sebab bagusnya aku punya majikan ni. Macam itulah. Jadi kalau anda kata kena tipu pun, kadang-kadang kita dah tergelincir, kena tipu dengan syaitan, baliklah pada Allah. Allah ni majikan yang baik. Allah terima kita balik. Allah terima kita balik. Macam tu dengan kedudukan kita yang sebelum ni. Okey. Baru kerja dah, kita dah balik pada Allah SWT. Baru kerja sebulan, naik pangkat dah. Ya Allah, memang bagus dah. Sebab itu kita fikir, insya-Allah, tu umpamanya. Kalau kita bekerja, macam itulah kita dapat majikan, dapat tuan kita yang sangat baik. Okey, sirat ni Allah kata hadza siratun mustaqim. Kenapa agama Islam ni panggil sirat? Apa maksud sirat? Sirat ni titian kan? Kalau orang meniti atas titian ni, dia buat macam ni. Dia akan berhati-hati kan? Tapi kalau jambatan yang besar, dia laju je, laju kan. Tapi kalau titi tu 2 batang pinang je, 2 keping papan je. Dia meniti tu dengan sangat berhati-hati, perlahan kan. Okey. Agama Islam ni, maksudnya sirat ni, kita kena teliti jalan. Jangan laju sangat dalam agama, tergelincir jatuh. Kan? Kita nak sangat nak taraf jadi wali Allah. Okey, kalau boleh macam kita solat ni sampai kita tak sedar kita di alam mana ni. Kita nak sampai tahap tu kan. Nak laju sangat. Kita kena step by step, slow satu. Solat, lepas tu tak khusyuk, solat lagi, tak khusyuk lagi, solat lagi, tak khusyuk lagi, sampai kita dapat rasa kemanisan tu. Tiba-tiba kita dapat kita solat ni dapat khusyuk macam berada di dunia lain. Kita rasa ni aku dah sampai tahap yang tinggi dah. Tahu tak Syekh Qadir Al-Jilani pernah satu hari dia beribadah dalam bilik dia yang sama-sama, okay? Sebab dia qiyamul lail ni sunnah biliknya gelap bukan gelap, sama-sama. Kalau solat fardu sunnah terang benderang, Tapi kalau Allah maksudnya kalau solat sunat ke apa, sunnah malap-malap ataupun sama-sama. Dalam bilik yang sama-sama tu tiba-tiba sedang dia berzikir, bilik yang sama-sama tu terang benderang. Dan keluar satu suara dan kata, wahai Syekh Qadir Al-Jilani, kamu telah mencapai tahap yang tertinggi di sisi Allah. Mulai hari ini kamu tak perlu solat lagi. Tak perlu solat lagi. Bila dengar tak perlu solat lagi, Syekh Qadir Al-Jilani terus jadi syaitan. Bilik yang terang benderang tadi terus gelap.
gelap gelita. Muncullah syaitan di hadapan dia. Kan? Lalu dia kata, wahai Syekh Qadir Al-Jilani, kau memang hebatlah, dia kata. Kau tahu tak, aku telah sesatkan ramai wali Allah dengan cara ini. Dengan cara ini. Kan? Maksudnya dia tipu. Dia kata, okey, tak payah solat lagi depan ni. Macam kita lah. Sebelum ni punch card pagi, kena punch card, balik kena punch card. Okey. Kau kerja aku tak payah punch card. Kau nak datang bila-bila kau datanglah. Kau tak nak datang pun tak apa. Aku bayar gaji kau. Oh, kata ini best ni syarikat ni. Tak payah punch card, tak payah lempur jam pagi-pagi kan. Nak balik petang, balik awal terpulang lah kita. Lagi tak lempur jam. Oh, bagus company. Kita masuk-masuk rupanya kita tipu. Company tu tak bayar gaji kita langsung kan. Yang ni punch card. Ni punch card. Tu kadang-kadang okey. Nak tak kerja dengan aku tak payah punch card. Oh, kita pun kena tipu. Jadi kata Syekh Qadir Jalani, syaitan keluar, dia kata, ya Allah, dia kata kuatnya engkau, dia kata. Aku telah ramai sesatkan wali Allah dengan cara ini. Itulah disebut tu. Jadi kita nak beragama ni kena berhati-hati. Jangan laju sangat, nak terus jadi wali Allah tak boleh, jadi slow-slow kan. Okey, itu disebut sirat. Dan sirat ni maksud juga adalah track. Track ni jalan. Okey, yang telah ditunjukkan oleh Allah, yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Okey, lepas tu hadza siratul mustaqim, ini jalan yang lurus, bukan jalan yang ditunjukkan oleh syaitan. Jadi ikut agama Islam, taslam. Aslam, taslam. Aslam, taslim. Maksudnya taslam. Kalau kau Islam, kau selamat. Itulah disebut tentang tu. InsyaAllah. Jom. Sambung sikit lagi. Jom kita baca ayat ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Okay. Semula. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. Sa lidah kena lebih lagi. Kathira, jibilla, dapat ada tasydid atas lam. Jibilla, L-A-N-G, lepas tu panjangkan sikit lang. Jibilla kathira. Walaqad. Okay. Dan qalqalah sughra, adha, dad. Adalla minkum. Nun mati jumpa kaf, fa, M-I-A-N-G, ming. Minkum, kum tak boleh panjang. Minkum jibillan kathira. Kathira, bukan kathira, bukan ra. R-A-R-O lah. Afalam takunu ta'qilun. Ta, bukan tak, dia ta. Beza tak, T-A-K dengan ta. Ta'qilun. Boleh? InsyaAllah. Jom kita baca ramai-ramai. 1, 2, mula. وَلَقَدْ أَضَلَّ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Alhamdulillah. Sekali lagi. 1, 2, mula. وَلَقَدْ أَضَلَّ جِبِلًّا كَثِيرًا فَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Alhamdulillah. Jelas sangat. Ta'qilun, bukan ta'qilun ni. Ta'qilun. Okey. Saya offer siapa nak baca? Kak Pau. Silakan. Kak Pau dah menghitung hari nak balik dah. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Okey, alhamdulillah. Cuma dalnya bunyi sikit qalqalah. Walaqad adalla. Okey. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Alhamdulillah. Kak Pau, dekat tiang-tiang dekat Masjid Nabawi tu masih ada lagi
kelas-kelas ni tak? Apa talaki Quran ada lagi? Tak ada Ustaz, pasal Ada. COVID ni diorang tak adakan. Oh tak ada kalau tak boleh pergi check kita punya Fatihah kat sana. Tak, saya join juga betulkan Fatihah. Kan? Oh tak ada dah tak ada dah. Tak ada. Okey, insyaAllah. Tak rasa sedih ke nak tinggalkan Madinah? Kita tinggal beberapa hari ni. Sedih Ustaz, tapi apa nak buat? Lagi 2 minggu. Hujan emas negeri orang, hujan batu negeri sendiri Ustaz. Ya. Okey, insyaAllah. Okey, silakan siapa nak baca? Arfa tadi baca Arfa. Minkum jibilan. Azan nak baca Azan. Okey, boleh Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terus. Walaqad adalla minkum MNG. Minkum jibilan bilang katsira. Afalam takunu Afalam takunu ta'qilun. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Sekali lagi. Walaqad Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu. ta'qilun. Alhamdulillah. Macam tu insyaAllah. Okay, nanti nak baca. Kak Min baca Ustaz. Okey, Kak Min dulu, lepas tu Kak Neti Minta maaf saya sebut akak tak tahu siapa yang akak ni panggil hormat lah. Kakak Neti kakak Oh, panggil. Kak Neti. Okey, Kak Neti. Mana tahu nampak lebih muda daripada saya. Okey, insyaAllah. Kak Min, silakan Kak Min. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kak, syaitanir rajim. Ada kita tekan sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Okay, Kak Min, jibilang, duel, jibilang. Bukan jibilan, jibilang. Bukan Kak, dia ada tasydid atas lam tu. Jibilang. Okey, semula Kak. Okey. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Okey, tepat. Afalam takunu ta'qilun. Alhamdulillah. Sikit je yang Kak jibilang je. Okey. Sekali lagi Kak untuk lebih tepat. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Tepat. Afalam takunu ta'qilun. Okey, alhamdulillah. Walaqad adalla minkum jibillan. Okey. Seterusnya siapa nak baca? Okey, nanti silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, alhamdulillah. Laqad adalla minkum jibilan katsira. Tepat. Afalam takunu ta'qilun. Okey, semula. Dia ain dia jangan sampai bunyi tak bunyi tak. Ain tekan sikit. Tak, bukan tak. Tak kelu. Okey, silakan terus. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Okey. Afalam takunu ta'qilun. Okey, alhamdulillah macam tu Alhamdulillah. Siapa nak baca lagi silakan. Seorang lagi lah. Okey, hafalan. Oh, tok penghulu mesti kena ni. Tok penghulu tak kena macam tak komplit pula. Silakan hafalan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, alhamdulillah. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Jibilang. Okey. Jibilan katsira. Dia jibilang. Jibilan katsira. Okey. Boleh tak?
Okey, Balik, okey. Okey. Walaqad adalla minkum jibilan Tu salah tak? katsira. Salah ni abang. Jibilang. Jibilan Bukan katsira. bukan jibilang. Jibilang. Jibilan Ya, katsira. dia ada tasdid kat situ. Dia ada tasdid, ada sabdu kat situ jadi jibilang. Okey, semula. Walaqad Laqad adalla adallani. Okey. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Terus Afalam takunu ta'qilun. okey. Abang Lan kena tekan sikit kat tasdid Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Jibillan katsira. Okey. Bukan jibilang katsira. Jibillan katsira. Ustaz, Okey. penghulu baca sekali-sekali. Oh, okey. Silakan. Untuk dulu. Okey. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Boleh? Jibil JIBIL lepas tu LANG jibilang katsira. bukan jibilang jibilang katsira. ya tu jibilang okey. Walaqad adalla minkum jibilan katsira. Ya, okey. Yang lain tu betul alhamdulillah. Kat situ je insya-Allah. Jadi kena betulkan kat situ. Jibilan katsira. Okey. Okey. Mak penghulu mana? Sebelum Ya. Ustaz, sebelum kita habis nak tanya sikit soalan. Boleh. Kan ada satu doa yang macam dekat TV kat Malaysia ni selalu cakap jauhilah kita daripada sakit sopak dan sebagainya kan. Saya ada anak saudara saya seorang dia sopak. Jadi dia tanya, dia kata selalu orang doa tu dia rasa malu. Tapi dia kata kalau kita doa tapi Tuhan dah kasih kita sakit sopak tu. Macam mana sih nak terangkan dekat budak kecil ni yang bukan sesuatu yang buruk dia dah ada sakit sopak. Tapi nak jelaskan kat dia tu macam mana ya Ustaz nak terangkan kat dia tu. Okey. Pertama sekali Allah kalau sakit ni kan Nabi SAW sebut kalau kita sakit hatta tertusuk duri pun kalau seorang tu redha Allah akan hapuskan dosanya kan. Jadi Allah bagi kita sakit ni sebenarnya Allah nak hapuskan dosa kita. Satu Lepas tu yang kedua Allah nak bagi kita pahala yang banyak iaitu pahala sabar. Sebab ada 3 pahala yang dia infinity, dia tak pahala yang bighairi hisab. Dia tak boleh nak kira berapa banyak pahalanya. Ada 3. Yang pertama pahala daripada puasa Ramadan kan. Yang kedua adalah puasa pahala memaafkan kesalahan orang lain selagi mana kita maafkan kesalahan dia walaupun dia buat inyaya kat kita. Selagi mana kita maafkan dia, dia akan berhenti bila kita dah tak maafkan dia. Macam kita pun marah dia balik, dia akan berhenti pahala. Okey. Yang ketiga adalah pahala sabar. Jadi selagi mana kita sabar, pahala untuk kita. Jadi mungkin dengan pahala sabar tu yang masukkan kita dalam syurga. Walaupun kadang-kadang kita punya sedekah tak banyak, kadang-kadang kita punya tahajud malam pun tak ada kan. Tapi dengan pahala sabar tu nanti kita akan lihat di akhirat. Sebab itu Allah kata wabasyiris sabirin. Berilah berita gembira pada orang-orang yang sabar ni sebab pahala orang sabar ni banyak. Itulah Syanti. Kita masih diuji walaupun dengan penyakit kulit, sopak kan. Tapi kita masih ada tangan, kita masih ada kaki, kita masih ada ni. Ada orang tak ada tangan, ada orang tak ada kaki lebih teruk pada kita. Ada orang kerdil lagi. Kerdil maksudnya rendah. Dia dah dewasa tua tapi rendah. Kan rendah kecil macam budak-budak. Itu lagi kalau dia tak sabar, kalau dia akan malu berhadapan orang lain. Kita sekadar sopak je ataupun sakit kulit je kan. InsyaAllah macam tu. Boleh Kak Azhar? Itulah sebab dia mungkin masalahnya ada ke cikgu dia pun panggil dia ulat.
cikgu panggil macam tu, itu agak ada rasa sedih kan, malu dekat depan Yelah. kawan-kawan dekat kelas dia. Macam Ya itulah. Allah. Kan? Tapi tak apa, itu ujian memang nak suruh sabar sebenarnya. Memang sabar ni kita susah nak cakap macam ni. Itulah, sabar insya-Allah. Setiap ubat ni ada setiap penyakit ni ada ubat dia insya-Allah. Berusaha je insya-Allah ada lah. Okay. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih. Okey, penutup malam ni insyaAllah saya nak minta awal sikit malam ni boleh ada tetamu lah. Okey. Mak pengulu kita lah, Kak Miza. Mak pengulu. Silakan. Okey, penutup kita insyaAllah. Tadi yang awal Kak Miza tak baca, yang ni Kak Miza kena baca lah. Boleh Ustaz insyaAllah. InsyaAllah. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus insyaAllah. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Alhamdulillah. Sekali lagi lah, kasih mantap sikit. InsyaAllah. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Okay, Alhamdulillah. Okay, jadi saya rasa cukup sekadar tu malam ni. Minta maaf berhenti awal sekejap. Macam saya tak nak cancelkan kelas malam ni sebab saya tahu semua menunggu dan tak sabar-sabar bila hari Khamis malam Jumaat, sebab kita nak baca Quran kan, kita nak perbaiki bacaan kita. Saya tahu. Lepas tu saya tak sampai hati nak batalkan kelas, nak cancelkan kelas, kecuali kalau ada hal memang tak boleh nak elak lah kan. Tapi alhamdulillah malam ni kita izinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita baca walaupun 2 ayat, tapi sekurang-kurangnya kita dah perbaiki bacaan kita selama ni. Mungkin kita tak perasan sebab kita selalu baca Yasin ni tak ada malam Jumaat, tapi rupanya selama ni aku kat sini silap okey, tak perasan. Jadi kita malam ni kita baca, baru tahu lah selama ni kita baca kat sini kita salah kan. Ini lepas ni kita boleh betulkan bacaan, jadi terbaiklah kan. Yang keduanya minta maaf Irma, minta maaf Suhaila, minta maaf Kak Nuraini, Elmi yang tak dapat baca malam ni kan. InsyaAllah nanti ada sempatan masa nanti kita beri ruang lah. Sebab itu saya kadang-kadang bila saya buka slide, saya tak nampak macam ni semua. Ni sekarang saya nampak semua depan mata saya. 21 orang malam ni saya nampak semua. Okay. Tapi bila saya buka slide, dia tinggal 4 je. Saya buka tinggal 4 je yang tertera dekat skrin saya kan. Tinggal 4 je. Jadi bila tinggal 4 je, Allah SWT, itu pun dah pakai 2 skrin ni. Kalau sebelum ni kalau saya buka slide, langsung semua tak nampak. Saya mungkin kena tambah 1 slide lagi, 1 skrin lagi kot. Nanti saya tanya Arif macam mana. Boleh ke tak supaya boleh tengok semua kan. Sebab itu terlepas pandang tadi. Kalau tak minta, Ustaz saya nak baca, saya tak tahu siapa yang baca. Saya sebut je tadi. Mak Pengulu, Tok Pengulu kan. Itu pun pasal Kak Miza tadi dah buka slide tu. Kak Miza ada. Saya matikan tadi kan. Saya matikan slide sekejap ni. Kak Miza ada. Okey, itu yang tersebut nama Kak Miza tu. Okey, insya-Allah. Okey, jadi saya rasa kita cukup sampai ke tu. Kita tutup dengan doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله